Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan petikan asal ucapan Tuanku Abdul Rahman. Ikhtiaran Tarikh Kemerdekaan Melaya bahawa di dalam perjalanan sejarah manusia tidak ada suatu bangsa pun yang boleh menyelamatkan dirinya jikalau bangsa itu berdiam diri memeluk tubuh selama-lamanya. Sudah semestinya bangsa itu harus memilih satu di antara dua arah, maju ataupun mundur. Itu terserah kepada kesanggupan dan kesedaran bangsa itu menghadapi perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan. Manakala rakyat itu di dalam keadaan berpuas hati dengan taraf dan kedudukan yang ada, maka sentiasalah mereka merasa bimbang atas sebarang perkara yang harus membawa perubahan. Mereka akan merasa curiga terhadap sebarang langkah atau seorang yang membawa fikiran dan pendapat-pendapat baru. Tetapi kerana sejarah manusia adalah sejarah perubahan-perubahan dan kemudian atau kemajuan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan sempurna, bangsa yang merasa kepuasan tadi akan tinggal semakin jauh ke belakang dan akhirnya hilang lenyap dan hanya akan ditimbulkan kembali oleh ahli-ahli sejarah yang akan datang. Kita adalah amat beruntung kerana bangsa kita telah dikurniakan Tuhan yang Maha Kuasa dengan ketabahan dan keberanian. Kita adalah suatu bangsa yang pernah menikmati kebesaran dan mempunyai pesaka kebangsaan yang gilang gemilang. Sungguh pun perjalanan sejarah telah menukar nasib kita daripada suatu bangsa yang merdeka dan agung kepada bangsa yang hina dan terjajah, namun kita masih dapat mempertahankan anugerah Tuhan yang berupa kebesaran jiwa, rasa kemuliaan, keadilan dan semangat yang tidak dapat dipatahkan sementara kita tertakluk di bawah penjajahan lebih daripada 400 tahun lamanya. Ketahuilah bahawa kita rakyat kemerdekaan secara perlembagaan dan pada hari ini maksud kita itu telah kita capai. Dari itu dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihi, bahawa atas nama rakyat Melaya mengikhtiarkan bahawa kesatuan tanah Melayu dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Mohon Allah izinkan. Merdeka! 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 Sebagai seorang pelajar, kita perlulah mencintai akan negara kita dengan cara memperingati perjuangan tokoh-tokoh negara kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Sebagai warga negara Malaysia, kita perlulah sentiasa mematuhi rukun negara. Semangat perpaduan antara kaum dan bangsa negara rakyat Malaysia ini amat penting untuk menjamin keadaan harmoni dan aman di negara kita ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Pada pagi ini, skor rendah Japik MT berada di sekolah SMK Musi Abdullah. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia mengambil. Terima kasih kepada Cikgu Yusri bin Haji Seman selaku pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Musi Abdullah kerana sudi menerima jabatan penerangan daerah Melaka Tengah untuk membuat sedikit temu rahmah berkaitan dengan dengan berkaitan dengan kemerdekaan ataupun sebenar merdeka pada kali ini, iaitu tahun yang ke-63. Sebagaimana yang kita ketahui, cikgu pun ketahui, dunia pendidikan hari ini penuh cabaran yang terpaksa dimainkan oleh guru-guru. Dan soalan saya kepada cikgu, apakah sistem pendidikan hari ini boleh membantu generasi muda hari ini dalam
untuk kita menyintai negara kita yang kita cintai hari ini. Terima kasih Tuan Haji Mak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan di Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Pertamanya, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji dan tim Jabatan Penerangan Daerah Melaka Tengah atas kesempatan yang diberikan untuk kita bersama-sama berkongsi pandangan dan pengalaman berkaitan dengan apakah yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan negara pada hari ini. Jadi saya ingin menyentuh aspek yang paling penting di sini, iaitu apa yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, iaitu antaranya berkaitan dengan aspirasi kita lah. Dan dalam hal ini saya nak sentuh tentang 6 aspirasi murid yang memang telah digariskan oleh kementerian untuk sama-sama kita di sekolah agar anak-anak kita yang sentiasa bersama kita ni dalam tempoh yang panjang. Kalau di peringkat sekolah rendah itu lebih kurang 6 tahun bersama, kemudian di peringkat menengah rendah 3 tahun, dan di peringkat menengah atas ada yang sampai ke tingkatan 6. Jadi ini merupakan satu tempoh masa yang agak panjang, dan kita harap anak-anak ini nanti apabila dia keluar saja daripada alam persekolahan, paling tidak dia dapat menguasai 6 perkara ni Tuan Haji. 6 perkara yang akhirnya nanti akan membantu kepada proses kita mencapai sebuah negara maju dan negara yang diidam-idamkan oleh semua. Jadi saya ingin berkongsilah tentang 6 perkara itu dalam sesi ini, iaitu yang pertamanya berkaitan dengan kemenjadian murid-murid kita dalam ilmu pengetahuan, di mana kita sangat berharap setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains, dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan juga dunia. Bagi saya inilah satu perkara yang paling penting. Selama lebih daripada, kalau sekolah rendah itu 6 tahun, sekolah menengah itu 5 tahun lah. Kalau campur tingkatan 6 dia akan jadi tempoh yang agak panjang. Kita harap bidang-bidang pengetahuan ini akan dapat dikuasai oleh murid-murid kita, dan inilah cabaran yang kita hadapi. Bagaimana kita nak membentuk kemahiran-kemahiran ini supaya anak-anak kita apabila keluar dari sekolah dia dapat mempamerkan kehebatan mereka dalam bidang pengetahuan. Yang kedua Tuan Haji, tentang kemahiran berfikir. Jadi ini juga terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat. Kemudian cara untuk menghubung kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru. Kita telah pun merdeka selama hampir 63 tahun Tuan Haji. Jadi dalam tempoh 63 tahun ini memang aspek berkaitan dengan kemahiran berfikir, pengetahuan dan lain-lain aspek itu sentiasa menjadi keutamaan di sekolah. Dan alhamdulillah kita sentiasa mendapat sokongan yang padu, bukan saja daripada pihak Kementerian Pendidikan, bahkan daripada Jabatan Penerangan sendiri pun banyak memainkan peranan dalam membantu melahirkan anak-anak kita yang mempunyai kemahiran-kemahiran ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk lokasi seterusnya kita berada di Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah untuk sesi bersama Ketua Polis Daerah Melaka Tengah. Mari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Afsa Nizar bin Ahmad selaku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah kerana sudi menerima
Jabatan Penerangan sebagai satu jabatan yang memasarkan maklumat, dan pada hari ini kita akan bertanya kepada Tuan berkaitan dengan sambutan Bulan Kebangsaan yang ke-63, iaitu apakah harapan Tuan kepada seluruh masyarakat dan anggota polis semasa menyambut Bulan Kemerdekaan kali yang ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam melakaku maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Pertamanya alhamdulillah dan terima kasih kepada Tuan Haji Mak Nor daripada Jabatan Penerangan Negeri Melaka kerana sudi bersama pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah pada pagi ini. Seperti yang semua rakyat Malaysia sedia maklum dan juga warga PDRM di mana saja berada, pada tahun ini kita akan menyambut Hari Kebangsaan ke-63, yang mana Hari Kebangsaan ini merupakan memberi erti yang besar pada seluruh rakyat dan penduduk Malaysia, tidak kira daripada pelbagai lapisan bangsa dan agama. Saya selaku Ketua Polis Daerah, Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah, bersama-sama dengan semua warga PDRM yang berada di IPD Melaka Tengah, menyeru supaya kita rakyat Malaysia menghayati erti kemerdekaan. Walaupun sambutan setiap tahun kita adakan, tapi sambutan pada tahun ini iaitu yang ke-63 semoga ianya menjadi lebih bermakna setelah kita semua rakyat Malaysia berjuang dalam menjaga kesihatan serta ekoran daripada penularan wabak COVID-19. Saya percaya semua penduduk negara kita dan PDRM kita berjaya bersama-sama menjaga diri dan menangani penularan wabak COVID-19 ini. Seterusnya, daripada semangat yang ada dapat terus kita terapkan semangat cintakan negara sempena menyambut Hari Kebangsaan yang akan tiba tidak lama lagi. Semangat cintaan pada negara dapat diterapkan dengan mematuhi dan mengetahui tentang rukun negara, mematuhi undang-undang. Dengan cara ini dapat kita melahirkan generasi yang cinta kepada negara. Seterusnya memupuk dan mengeratkan perpaduan di antara kaum. Salah satu elemen yang penting, perpaduan di antara kaum dapat menjadikan kita warga Malaysia lebih bersatu padu dan seterusnya mencapai aspirasi negara sempena dengan Hari Kebangsaan yang akan disambut tidak lama lagi. Harapan saya kepada golongan anak muda di Malaysia ini agar mereka semua menjadi satu golongan yang mempunyai daya saing yang tinggi sama dengan golongan-golongan di negara-negara lain, dan juga jadi satu golongan yang sentiasa patuh pada undang-undang di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Tuan, pada hari ini kita akan bersama dengan Jabatan Penerangan Melaka di bawah Pejabat Penerangan Daerah Melaka Tengah, ingin mendapat sedikit pandangan daripada Tuan sebagai seorang Presiden Majlis Gabungan Belia Negeri Melaka, iaitu tentang yang sering diperkatakan dan hangat diperdengarkan pada hari ini, iaitu semangat jati diri ataupun cinta kepada tanah air di kalangan belia-belia ini sudah dikatakan mula menurun ataupun sudah berkurangan.
Jadi sebagai Presiden Majlis Gabungan Belia, apakah pandangan tuan tentang hal ini dan juga apakah langkah-langkah yang diambil oleh tuan sebagai seorang Presiden Majlis Gabungan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Muhammad Nur daripada Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Pertamanya terima kasihlah kerana adakan sesi yang baik untuk hari ini kita bincang-bincang kan. Untuk pada pandangan saya lah, pada hari ini orang muda yang ada di negeri Melaka lah khususnya dan Malaysia lah secara amnya, memang benda ni kita akan berlaku di mana-mana negara. Kerana bila kita tengok kepada gap umur dan perjuangan yang ada dulu dan hari ini lah. Mungkin bila orang sebut tadi pada mungkin sekitar zaman kemerdekaan kan 1957 dan sebagainya, ketika itu mereka berjuang tu dia real life lah, maksudnya dia mengalami pengalaman pergolakan dan perjuangan untuk ke arah kemerdekaan tu. Dan bila mendapat saja kemerdekaan, dia punya semangat untuk ke arah kemerdekaan dan semangat rasa terujanya dapat merdeka dan nak jaga dan pengorbanan yang sanggup diberikan ketika itu memang tidak ada tolok bandingnya lah. Kalau hari ini kita jumpa kepada orang lama pun, mereka sanggup sacrifice apa saja, sehingga kan kalau dulu nyawa tu jadi taruhan. Kalau kita lihat kepada rentetan ke arah kemerdekaan. Tapi selepas merdeka, sudah tentunya generasi yang baru ni tidak mengalami proses yang sama, proses susah payah, proses pengorbanan yang tinggi di kalangan keluarga, proses untuk sehingga tahap meletakkan nyawa di hadapan. Proses ini tidak lagi berlaku pada generasi muda. Hari ini orang muda rata-ratanya kita ditanamkan sifat kemerdekaan ni di sekolah. Kan di sekolah mungkin guru-guru cerita kat kita, ibu bapa, jiran-jiran, dan kita melihat dari sudut televisyen. Jadi benda tu visual yang dipaparkan pengorbanan orang terdahulu lah. Dan so tentunya sentimen ataupun kekuatan impact tu memang berbeza lah pada hari ini. Tapi saya melihat sebenarnya generasi hari ini mampu juga membawa semangat kemerdekaan yang tinggi ni dalam satu bentuk yang baru. Kerana hari ini kita tengok kemerdekaan, kalau dulu orang nak menjajah sebuah negara dia kena berperang kan, pakai teknologi lebih kepada peperangan, senjata dan sebagainya. Tapi hari ini teknologi ataupun yang untuk peperangan ni digunakan dalam sudut ekonomi, dan ini adalah peranan yang penting lah kita boleh lihat lah. Yang mana generasi muda hari ini mungkin oleh kerana perbezaan suasana suasana untuk menjaga kemerdekaan. Kita pun pernah dengar dulu pemimpin yang terdahulu pernah cakap tugas mendapatkan kemerdekaan ni sukar, tapi nak menjaga lagi sukar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita berada di pusat Bandaraya Melaka, Bandaraya bersejarah. Dapatkan reaksi orang awam mengenai Hari Kebangsaan yang akan datang. Mari kita lihat. Kita dapat mengungkapkan kesepahaman antara semua kaum, kita dapat bertoleransi, bebas mencari kerja, bebas bergaul dengan semua kaum, boleh hidup dengan aman dan damai. Pada tahun 2020 ni kita akan menyambut tahun kemerdekaan yang 63. Maksud kemerdekaan pada diri saya ialah negara kita bebas dijajah daripada negara luar
dan kita hidup aman damai lah pada tahun 2020 ni. So kita kena amalkan sikap-sikap toleransi, hormat menghormati, dan saya harap kekal lah selama ini. Okay. Selamat menyambut kemerdekaan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja untuk episod kali ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat. Bagi skuad Redah Japek MT, semoga kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye! Merdeka! Merdeka! Merdeka!